guys, bersama saya lagi dalam Alright Number Channel. Cerita berkaitan dengan kaki sakau, penyakau nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi seperti mana yang kita tahu, skandal Jana Wibawa ini sebenarnya perkasakan siapa? Jadi Jana Wibawa perkasakan ekonomi siapa? Itu persoalan yang seringkali ditanya oleh warganet, oleh seluruh rakyat Malaysia di luar sana. Jadi sahabat semua, hari ini kita mau merungkai sedikit apakah sebenar dan siapakah sebenarnya yang diperkasakan, diperkayakan melalui Jana Wibawa ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia persoalan dia, Jana Wibawa perkasakan ekonomi siapa sebenarnya? Pemimpin PN atau rakyat sebenarnya? Ini dua persoalan yang berat ya untuk kita buatkan pada hari ini. Tapi sahabat semua, kita cuba untuk merungkai dan juga membaca sedikit ulasan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi Jana Wibawa perkasakan siapa? Pemimpin atau PN atau rakyat sebenarnya? Ya, jadi kalau kita tahu sedikit gambaran berkaitan dengan Jana Wibawa ini sebenarnya ditubuhkan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin yang bertujuan asalnya, ini tujuan asal dia sahabat semua, yaitu menjana dan juga memperkasakan ekonomi serta membantu kontraktor Bumi Putra. Saya ulang sekali lagi, menjana dan juga memperkasakan ekonomi serta membantu kontraktor Bumi Putra. Itulah kononnya tujuan murni Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional yang mendabik dadah menjadi pembela orang Melayu katanya. Jadi malang sewaktu tempoh pandemik COVID-19, pada masa yang sama, darurat dan juga parlimen digantung, berbagai aktiviti luar biasa berlaku di mana soalan-soalan penting di parlimen tidak boleh disuarakan. Rupa-rupanya, ini dia, rupa-rupanya waktu darurat dan parlimen digantunglah banyak silap mata yang dilakukan oleh pertikaian dan juga penyakau nasional ini. Ya, kalau kita lihat Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu yang merupakan orang kanan Muhyiddin, dan Adam Radlan yang ada tali persaudaraan dengan Muhyiddin telah didakwa di mahkamah kerana perbuatan menerima rasuah jutaan ringgit untuk projek-projek berkaitan dengan Jana Wibawa yang sepatutnya dilakukan untuk membantu kontraktor Bumi Putra. Yalah, katanya Wan Saiful dan Adam Radlan pun Bumi Putra. Aneh sungguh rasuah ini diterima dari seorang bernama Lian Tan Chuan di mana syarikatnya mempunyai kepentingan dalam projek-projek berkenaan. Mengikut namanya, Lian Tan Chuan bukannya seorang Bumi Putra. Jadi aneh pula bagaimana syarikat beliau terbabi dalam usaha murni Jana Wibawa yang ditubuh khas untuk menolong Bumi Putra Melayu Islam. Itu satu persoalan. Bukankah Bersatu dan PAS dalam PN juara nombor wahid memperjuangkan hak kepentingan Melayu? Satu lagi persoalan. Jadi orang Melayu Islam perlu ambil tahu mengapa dan bagaimana ini berlaku di sebalik topeng pembelaan Melayu Islam ini. Jadi belum pun mula projek, rasuah besar telah diambil. Kalau kontraktor Bumi Putra terbabit, tidakkah rumit mereka hendak menyiapkan projek tersebut dengan ketirisan begini? Begitu ramai juga kontraktor berwibawa Bumi Putra yang susah dan muflis semasa pandemik COVID, dan dua hamba Allah Saiful dan Adam ini dituduh senang-senang menghisap darah melalui rasuah dan pemborong yang kebanyakannya sudah atau hampir nazab. Siapakah pengkhianat sebenar sahabat semua kepada orang Bumi Putra di sebalik tabir Kerajaan Perikatan Nasional Melayu Islam ini? Jadi kedua-dua orang tersebut di atas adalah orang kanan Muhyiddin, dan mustahil dia tidak mengetahui apa yang berlaku di sebalik tabir. Sedarlah, katanya, bangsa Melayu bahwa mereka yang bertopeng mengakui diri juara Melayu sudah berkali-kali mengkhianati bangsa sendiri, termasuk dalam isu hartanah marah di Australia yang merugikan marah berpuluh juta yang ditubuh untuk membantu Bumi Putra. Cerita yang lama berulang kembali. Bumi Putra yang paling awal mengaut keuntungan dari konsep Jana Wibawa adalah dua orang bernama Wan Saiful dan juga Adam Radlan. Topeng dan agama sering diperalatkan, masih dipakai, hanya pelakunya yang berbeza. Tapi kerakusan dan rasuah menjadi makanan harian biasa mereka, ya, pengkhianat bangsa dan agama. Musuh tidak semestinya berada di luar sana. Musuh dalam kalangan kita yang
kita tidak sangka adalah yang paling berbahaya dan juga berbisa. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Terlalu banyak persoalan yang dilakukan ataupun diberikan oleh Raja Barin Shah, yang mana beliau ini adalah pengurusi Pakatan Harapan Terengganu, dengan segala persoalan. Sebenarnya yang lebih menarik perhatian saya sebenarnya adalah projek ini dikatakan adalah untuk membantu kontraktor untuk menjana dan memperkasakan ekonomi dan membantu kontraktor Bumi Putra. Tetapi yang diberikan kontrak itu bukanlah Bumi Putra seperti yang dilaung-laungkan oleh mereka. Dan mereka juga menerima rasuah daripada seorang yang berbangsa Cina, namanya Lian Tan Chuan, di mana syarikatnya mempunyai kepentingan dalam projek-projek berkenaan di dalam projek Jana Wibawa ini, sahabat semua. Jadi jelaslah, ya, jelas sangat bahwa apa yang mereka nyatakan, laungkan selama ini hanyalah laungan politik semata-mata demi untuk mengawal kepentingan pribadi, kepentingan parti, ya, dan juga membutakan, ya, menipu bulat-bulat bangsa Melayu di luar sana yang kononnya mereka ini adalah pejuang-pejuang, hero-hero bangsa Melayu, tapi sebenarnya mereka hanya menggunakan petikan itu untuk mengaut keuntungan, untuk menyakau, ya, menyakau dan juga membiarkan bumi putra di luar sana, ya, muflis, ada yang tutup kedai dan sebagainya. Karena apa, sahabat semua? Karena apa yang mereka lebih utamakan adalah untuk mendapat habuan jutaan ringgit seperti mana yang dinyatakan oleh Raja Barin Shah ini. Wow, itu dia. Memang agak mengejutkan, tapi inilah yang berlaku, sahabat semua. Apabila mereka sanggup untuk mengisytiharkan darurat, parlimen digantung, dan ketika itulah perkara-perkara magic ini dilakukan. Sakau menyakau berlaku ketika itu. Alright, so terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan Orek Nepok. Mungkin anda juga mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga sakau-sakawan. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nepok Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.